Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, wa ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab nama dia Rahmatun Muhdatun, rahmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil peluang, kita baca cerita Nabi ni sebab kita nak berselawat banyak kan. Selawat ni tak nanti ada majlis. Kita dalam majlis ilmu pun sebut je nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita dalam siri yang ke-17 ini, rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam bil hayawan. Rahmatnya, kasihan belah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hayawan, binatang, sama ada binatang ternakan ataupun hayawan-hayawan lain, hayawan liar. Maknanya hayawan, binatang yang boleh dimakan ataupun binatang tak boleh makan. Ini termasuk dalam di dalam skop rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak boleh makan atau tak boleh makan masuk belaka. Jadi alhamdulillah, dalam tajuk ini pengarang dia bawa kepada kita sebanyak 29 ciri rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hayawan. Kita ambil secara ringkas-ringkas. Yang pertama, famin mazahiri rahmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hayawan, di antara ciri rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hayawan, iaitulah Nabi suruh kita berlemah lembut dengan hayawan dan kasihan belas kepada dia. Jangan pukul hayawan. Ya, siapa menyakitkan, jangan. Dia sakit juga dia pun. Nah, cuma dia tak kata aduh ya, bau kita kata kambing. Nah, dia lari ya, bek tu sakit tu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah dia naik unta. Bila naik unta, fakanat su'ubah, payuh nak naik. Unta ni tinggi, kalau tak reti naik terbalik kita jatuh ke bawah, kan? Faja'alat turaddiduhu, mana Aisyah duduk tolak nak naik. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kata, ya Aisyah, alaiki birrifqi. Aisyah, berlembutlah dengan unta tu. Kalau tak kita nak naik, ambil kayu ke langkah, buat tangga naik. Maka Nabi kata, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Bersifat lemah lembut ni dalam mana-mana tempat pun akan menceriakan dia. Wala yunza' min syai', tidak dicabut sifat rahmat ini, sifat lemah lembut ini kepada suatu, illa syanah, kecuali akan merusakkan dia. Hadzal hadis rawahu Muslim. Dalam riwayat lain dia kata apa? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu supaya berlemah lembut dengan hayawan, jangan duk paksa dia lebih daripada kemampuan dia. Ni kita isi atas belakang unta ke lembu, kerbau, dongki, barang-barang hak berat lebih daripada kemampuan dia, jangan. Macam kita isi kereta juga, kereta kita ada kapasiti dia kan. Dia boleh isi berapa tan, boleh isi berapa kilo, dia ada hak dia juga. Jadi binatang pun jangan duk isi mentah ke dia binatang tak reti bercakap kak, kita pakai sombak letak nanya ke kawan tu, nanya ke makhluk Tuhan tu. Yang kedua, kena tanda ni 29 ada ni. Rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hayawan, nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an darbi wajhil hayawan. Nabi kita larang daripada pukul muka dia ataupun pipi dia. Mana kalau kita nak pukul dia, kita pukul punggung dia ke kaki dia, jangan pang di muka. Itu tidak boleh. Nabi kita larang. Sebagaimana Nabi kita larang kita pukul orang di muka.
Manakala kita nak rotan, kita nak tumbuk orang, jangan tumbuk di muka. Jangan ditampar, kita kena pulah-pulah, kan? Jadi kalau kita nak pukul di lain tempat. Dalil dianya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid darbi fil wajhi. Nabi kita larang daripada pukul di muka. Wa anil wasmi fil wajh. Jangan buat coreng di muka. Wasam ni kalau kita tengok setengah-setengah unta ke lembu, dia ada tanda di muka dia tu. Dia buat ngapi serak. Maka Nabi kita larang. Kalau nak buat juga buat di paha dia, di apa ni? Di bahu dia tu, dia ada tanda. Sebab orang Arab ni dia nak tanda. Tanda hak ni unta dia, hak ni. Itu dia panggil Nabi kita larang daripada pukul di muka. Hadis ini rawahu Muslim. Rawahu Muslim dalam Kitabul Libas babun nahyi an darbil hayawan fi wajhi. Maknanya dalam kitab Muslim pun dia buat bab gitu dah, bab larangan pukul hayawan di muka. Kita kata bahasa binatang, memang dia binatang. Tapi dia binatang pun dia makhluk Allah, dia makhluk Tuhan. Kita tengok nanti ada orang masuk syurga dengan sebab binatang. Ada orang masuk neraka dengan sebab kucing. Jadi dua-dua tu ada. Maka kita sebagai orang beriman, yakin dan percaya, maka kita kena jaga. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada pukul darban mubarrihan. Pukul sampai melukakan. Mana kita pukul ni nak suruh dia takut je. Paing kita pukul dia berjalan. Kalau kuda kan. Kalau kambing kita pukul sikit nak suruh dia pergi masuk kandang dia, kau jangan masuk dalam kebun orang kan. Maka jangan. Daripada Ubaidillah bin Ziyad al-Bakri an ibnai Busrin as-Sulamiyaini radhiyallahu ta'ala qala dakhaltu alaihima. Aku masuk bertemu dengan dua anak Busri tadi. Faqultu yarhakumullah. Ar-rajulu minna yarkabu dabbatahu. Dia bertanya, ada di kalangan kita ni hok naik hayawan ni, naik kuda ke naik unta ni, maka dia pukul kuat dengan tongkat dia blabong weh. Dan mereka juga sentap lijam ni dipanggil tali kekang, orang panggil tali hok jaga mulut kuda tu kan, ada tali tu, itu dia panggil lijam. Dia bertanya, mu dengar ke tak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum perbuatan ini? Mu dengar ke tidak? Tiba-tiba dia tengah duduk buah gini, tiba-tiba makcik di sebalik tabir bercakap, ayyuhas sa'il, hei orang yang bertanya. Dia tanya kawan tu. Makcik berkali mak dia dengar soalan, dia jawab, innallaha azza wa jalla yaqul wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum. Allah kata tidak ada binatang yang berjalan atas bumi, burung yang terbang di udara dengan saya, kecuali dia ni macammu juga. Mana dia lapar, dia sakit, dia ada sedih, dia ada, maka jangan kamu pukul dia. Suratul An'am ayat 38 kata di dua orang pemuda tu, hazi ukhtuna. Ini kakak kami tu. Hak bagi jawapan tadi tu kakak kita. Dan dia ni sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna makcik tu siapa? Sahabiyah, seorang sahabat. Hadzal hadis rawahu Ahmad bi isnadin sahih. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang kita pukul hayawan sampai menyakitkan dia. Darban mubarrih, mana darban pukulan yang menyakitkan, jangan. Sama juga dengan orang, kita boleh pukul tapi pukul nak menakutkan, menyakit-nyakit tak boleh. Hak menyakit orang bila ketika dilaksanakan undang-undang hudud. Dia minum arak contohnya, kita kena pukul biar sakit. Kalau tidak sengih suka main-main ya, tak boleh. Yang keempat, di antara ciri rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hayawan,
ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita menceritakan ada seorang perempuan masuk neraka dengan sebab kucing. Dengar ni. Kita dengan kucing jangan main-main. Kita tengok kucing kita nak sepak dia, jangan sepak. Kalau kita tak mau bagi dia makan, kita halau dia pergi jauh. Nak kata apa? Itu pun kata orang, kucing hak dia minta bukan hak dalam pinggan kita, bukan hak dalam buffet kita, dia minta hak kita lebih, hak kita tak nak makan. Dia minta hak tu. Dan tiba-tiba kita bakhil juga dengan kucing. Kenapa? Tengok hadis ni. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalat imra'atun nar fi hirratin habasatha hatta matat. Nabi kata seorang perempuan masuk neraka dengan sebab seekor kucing yang dia kurung sehingga mati. Dia tak bagi makan, dia tak bagi minum, dia tak lepas. Maknanya kalau kita tak mau bagi makan, lepas. Bila lepas dia pergi cari makan sendiri. Dia pergi cari jumpa benda-benda binatang-binatang, dia boleh makan. Dia pergi tempat sapah jumpa lebih-lebih nasi kita, dia boleh makan. Ni mengkurung dia, kamu tak bagi makan. Masuk neraka dengan sebab seekor kucing. Kata anda ni, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Sebab tu baru ni ada orang kena dia ambil kucing, dia masuk dalam mesin pengering, kan? Masuk dalam mesin pengering, jadi BBQ lah kucing. Nyepulah dia. Orang tu kena tangkap. Pihak kerajaan boleh ambil tindakan. Walaupun dia hayawan, kalau mu tak suka, dia halau dia pergi. Dia bukannya sibuk pandai buka kunci rumah kita, kan? Maka kita kena interaksi dengan hayawan ni cara baik. Masuk neraka dengan sebab apa? Dengan sebab kurung seekor kucing, kan? Yang kelima, ciri-ciri rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menceritakan ada orang mendapat keampunan Allah dengan sebab dia buat baik kepada hayawan. Hayawan ni bukannya hayawan biasa-biasa. Hayawan najis mughallazah. Apa dia? Kalbun. Anjing. Hadis ini sahih, dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakat selawat, sebut nama Nabi selawat. Bainama kalbun yutifu rakiyatin. Dia tengok anjing ni duduk dahaga dia. Duduk korek tanah. Allahu Akbar. Id ra'athu baghyun min baghaya Bani Israel. Seorang perempuan yang tak baik di kalangan Bani Israel, dia tengok, dia kata anjing ni mati. Lapar ni anjing ni ke dahaga ni. Dia pun cabut kasut dia. Dia buka kasut dia, dia cedok air dalam telaga, tak ada timba. Cedok air dalam telaga, ambil bui ke anjing minum. Fasaqathu iyahu faghufira laha bihi. Allah Ta'ala ampunkan dosa kesalahan si perempuan yang tak baik tadi dengan sebab dia buat baik kepada anjing. Hadis ini muttafaqun alaih. Tapi jangan salah faham. Ada budak-budak dia panggil anjing. Dia kata kalaulah si perempuan tu bagi minum air sekali pun Allah Ta'ala ampun dah, aku pegang anjing. Kita kata tidak boleh bela anjing kecuali dengan sebab-sebab penjagaan. Anjing jaga tanaman, anjing buat berburu, boleh lah. Jadi kita jangan tafsir hadis ikut suka kepala otak kita, jangan. Dia kata ni perempuan ni diampun dosa dia sebab pegang anjing. Aku, dia beri minum air sekali, aku pegang anjing berapa? Mahal makan hak anjing tu, hak dalam plastik dah. Hak kucing, siapa dia kata bela kucing? Berapa ringgit sopit? Boleh kira juga. Jadi mahal. Dia kata dia takkan tak masuk syurga. Hanya duduk banding dengan Bani Israel. Ada hadis lain pula laki-laki. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, seorang tu laki-laki ni berjalan, dia pun rasa dahaga. Dia pun pergi cari telaga. Dia pun turun ambil air dalam telaga, naik. Tiba-tiba dia tengok anjing ni jelal, anjing jelal lidah tu biasa dah.
Mana dia tu dahaga. Dia kata anjing ni macam aku juga ni, dahaga ni. Dia pun turun telaga, dia ambil khuf, stocking kulit dia tu dia penuh air. Dia kekah dengan mulut dia, detail Nabi cerita. Fasaqal kalba. Dia pun minum anjing. Fasyakarallah lah. Maka Allah Ta'ala terima kasih ke dia, diampunkan dosa dia. Allahu Akbar. Sahabat pun terkejut. Ya Rasulullah, wa inna lana fi hadhil ba'im al-ajra. Rasulullah, binatang macam ni ada pahala ke kita? Dengar. Nabi kata fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Setiap makhluk yang ada jantung yang bergerak, kita beri makan dia, kita bantu dia, boleh pahala belaka. Hadis ini sahih muttafaqun alaih. Yang keenam, sifat ciri yang keenam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada tuan hayawan supaya bertakwa kepada Allah. Buat baiklah kepada hayawan kamu ini. Allahu Akbar. Satu hari Nabi kita berjalan, tengok-tengok orang duduk likur ramai. Apa ni? Dia kata, ya Rasulullah, unta mengamuk. Unta mengamuk. Maka Nabi kita pergi. Jangan pergi Rasulullah, yang sepak lah. Nabi kata dia kena aku. Kan dalam hadis Nabi kata apa? Semua makhluk di antara langit dengan bumi ya'lamu anni nabi, kena aku ni Nabi, kecuali manusia dengan jin yang derhaka. Dua makhluk ni ya tak kena Nabi. Nabi pergi. Bila mari, unta ni mari mengalir air mata, duduk kat Nabi, mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil, siapa tuan dia? Saya. Nabi kata, afala tattaqillah fi hadhil bahimah. Mu tak takut? Naklah kamu takut kepada Allah Ta'ala di dalam menjaga hayawan ini yang Allah Ta'ala beri mu jadi pemilik dia. Fa innahu syakka ilayya. Unta mari ngadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, mu menyakiti dia, menyusahkan dia. Masya Allah, tabarakallah. Unta mari mengadu. Allahu Akbar. Ada dalam cerita lain, tapi riwayat ni tidak ada. Riwayat Abu Daud, Imam Ahmad ni setakat tu ya. Ada kata cerita, dia kata unta tu kata apa? Kasratul kulaf qillatul ulaf. Tulis, menarik kata-kata bunyi Arab sikit. Kasratul kulaf wa qillatul ulaf. Dia kata Rasulullah, hijau banyak makan sikit. Demonstrasi juga unta, tak cukup makan. Memang tak. Kita kata demonstrasi mengamuk tu. Mengaduk. Nabi marah dia. Nabi kata, ada dalam riwayat lain, Sahal bin Hanzaliyah, dia kata, Nabi kata, ittaqullah fi hadhil bahaim. Naklah kamu takut Allah Ta'ala dalam menguruskan binatang ini. Mu naik dengan baik, kamu beri makan dia pun dengan cara baik. Jangan duduk main paksa-paksa dia. Hadis ini rawahu Ahmad wa Abu Daud bi isnadin sahih. Allahu Akbar. Baik, kita pergi pada yang ketujuh. Cepat masa kan. Yang ketujuh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tegur seorang perempuan yang bernazar. Dia gini cerita dia ya. Orang perempuan ni kena tawan. Kopok kapi. Bila kena tawan, akhir sekali terlepas dia. Orang bawa kapal ni sibuk dengan berapa benda, dia terlepas. Dia pergi cari unta yang baik. Cari unta. Jumpa seekor unta yang baik. Dia pun naik unta. Naik unta, dia pun menazar. Dia kata, ya Allah, sekiranya aku selamat sampai ke Madinah, selamat sampai, tidak ditangkap semula, aku nak sembelih, nak makan unta ni. Subhanallah. Nak makan unta. Allahu Akbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi marah dia. Nabi kata apa? Mu ni tak syukur nikmat ni. Subhanallah. Nabi kata, bi sama jazatha.
seburuk-buruk balasan yang kamu nak buat kepada unta ni. Dahlah dia buat bawa lari mu, dia menyelamatkan mu niat nak makan dia pula. La ilaha illallah. Nabi kita marah. Allah. Laisa hadza nazar. Nabi kata ni bukan nazar ni. Nazar ni dia syarat nak sah nazar ni, yang pertama barang tu milik kita. Yang kedua, tidak boleh bernazar pada maksiat. Contoh gini, kita kata kita berjalan-jalan jumpa tengok kambing. Kita pun nazar, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya sembuh penyakit aku ni, aku nak sembelih kambing ni. Kambing tu kambing orang. Tak boleh. Tidak ada nazar dalam benda yang kita tak milik. Mana boleh? Gitu dia. Tu mau kena beli kambing sebab aku nazar. Tu dia kata karutmu. Bayar anak 700. Senang-senang ke dia nazar. Maka Nabi kita larang. Nabi kata, apa mu ni? Dah lah mu naik dia. Mu niat nak melih dia pula. Allah, jangan baik. Yang ke-8, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita ni ihsan, buat baik kepada hayawan yang kita nak sembelih. Dalam hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dia kata, sintan hafiztuhuma an Rasulillah. Dua nasihat yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam aku hafal. Nabi kata, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah Taala telah tetapkan buat baik dalam semua perkara. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu nak bunuh orang, bunuh dengan cara baik. Mana bunuh pacuk kepala mati. Mana kalau kita patut dibalah dalam peperangan atau apa. Wa iza zabahtum fa ahsinuz zibh. Bila kamu sembelih dengan baik. Wal yuhid ahadukum syafratahu. Nabi kata, tajamkan pedang pisau kamu tu. Wal yurih zabihatahu. Dalah kamu rehatkan binatang. Pasal itulah kita tidur molek-molek, letak bantal lagi, bantalnya kayu bawah tekok dia tu. Pisau kena tajam, serap mati. Jangan ada pisau tu puduk kerak kambing tu bergoli mati kambing. Itu Nabi kita suruh. Rahmatnya dia kepada hayawan, sembelih boleh, kalau tidak tak makanlah pula kita, kan. Tapi alat yang kita nak sembelih tu biar betul-betul tajam. Mari puak-puak kafir ni pula, dia kata sembelih cara kita tidak rahmat. Dah, apa rahmat sembelihmu ya? Sembelih dengan elektrik tu rahmat, dia kata. Tak kena. Hak kita hak betul. Waktu anak pergi melawat ke negara Jepun, sudah ada slaughter, pusat sembelihan. Di Jepun ni, tukar sembelih dia daripada Malaysia. Dia orang Jepun ni begini. Dia melih lembu, dia pakai elektrik, mati kan. Bila mati, darah tak keluar. Maka dia seduk darah tu. Dia masuk koyak, tarik darah tu keluar daripada tubuh lembu. Jadi tak sedap. Orang Islam melih ni, kerak tekok, darah yang lebih tu keluar secara manual, secara automatik. Kita bukan seduk dia keluar. Bila dia banding daging hak sembelih cara Islam dengan daging yang disembelih oleh puak dia dengan seduk darah tu, tak sedap dia. Maka masyhurlah alhamdulillah orang-orang walaupun mereka bukan Islam tapi dia percaya kepada jazar penyembelih Islam, kerana cara Islam tu dagingnya baik dan kesihatan juga bagus. Kita kata alhamdulillah, hadza huwal Islam. Ini Islam. Yang ke-9, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, siapa dia kesihan belas kepada hayawan ketika dia sembelih, Allah Taala akan beri rahmat kepada dia pada hari kiamat. Allahu akbar. Dalam hadis Nabi kata, man rahima walau zabihata usfur. Siapa dia kesian belah walaupun dia sembelih burung. Mana pisah tajam, jangan duduk lepak tekok kok se, kan. Nescaya Allah Taala bagi rahmat pada dia pada hari kiamat. Arti hak tadi Nabi sebut apa? Ihsan. Sembelih molek, kan. Jangan duduk pisah tumpul. Ia ni pun walaupun kita sembelih burung, kita kena ada rahmat, kesian dalam bab sembelih ni. Yang ke-10,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat yang memerah susu kambing ke susu lembu ke susu unta. Nabi kata mu jangan perah sampai kosong dia punya labu susu, tinggal sikit sebagai umpan. Jadi susu ni kalau perah sampai habis kering, lambat dia nak keluar hak lain, lambat. Jadi kalau ada orang panggil buat denak, ada saki baki lagi tu, mana dia ada dah tu cepat dia keluar. Masya-Allah tabarakallah. Dan sekiranya anak dia mari, anak unta ke anak lembu mari, Isa ada dah sikit baki hak kita perah tadi. Masya-Allah. Sampai peringkat nak merah susu pun Nabi kita ajar sallallahu alaihi wasallam. Fa an Dirar ibn al-Azur qala ahdaina li Rasulillah liqhatan. Kami beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, iaitu kambing ataupun unta susu, untuk merah susu. Maka aku berperah dia. Nabi tengok aku duk perah kerak mata nak kosok, Nabi kata dak, tinggal sikit susu tu, jangan perah habis. Allahu akbar. Nabi kita pandai dia. Pandai. Maknanya Nabi kata tinggal sikit, jangan perah habis, sebab biar dia jadi umpan. Sama ada kalau anak dia mari minum ada susu. Kalau kita nak perah nanti lepas pada ni pun dia ada saki baki yang menyebabkan susu itu keluar cepat. Masya-Allah tabarakallah. Yang ke-11, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh para sahabat yang nak memerah susu supaya kerak kuku. Kerak kuku. Kan? Mau kerak kuku mu tu. Nak duk kerak tu tajam kena di lampu susu kambing itu sakit. Ni dia. Jadi orang pun, suami-suami pun jangan duduk main kuku panjang. Contoh kau saya bertepik kawan tu, jangan duduk gua. Kalau dengan kambing pun Nabi kita aja, dengan orang kau lah kena jaga sungguh-sungguh. Jangan duduk gurau tak tahu kalu kan. Allahu akbar. Masya-Allah. Hadis Sawad Ibn Rabi', Nabi wa kita dia, kalau mau balik dia, Nabi kata apa? Mau balik ke rumahmu, Nabi kata beri makan ke hayawan tu, makan molek-molek, wa murhum falyuqallimu azfarahum. Musuh orang hak jaga lembu kambing mu tu, kuti apa ni? Guting. Potong kuku. Jangan menyakitkan hayawan waktu perah susu. Masya-Allah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Yang ke-12, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada kita kena ke burung. Ingat ni. Budak-budak hok main bidah ni. Kalau tengok burung lesara tu jangan pergi halau dia, jangan. Dia panggil tahyij at-tayr. Tengok burung kita halau, lontang batu kau bidah kau, lastik orang panggil. Jangan, Nabi larang. Fa an Ummi Kurzin radhiyallahu taala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aqiru at-tayra ala makanatiha. Aqilu at-tayra, mubiakan burung itu duduk dalam sarang dia, jangan kosek, jangan kacau. Kata di Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ketika Sufyan bin Uyainah tanya, kenapa Nabi kita larang kosek burung ni? Nabi kata di Syafi'i, biasanya puak-puak jahiliyah ni kalau dia nak pergi mana-mana dia pergi kosek burung, nak tengok burung terbang kau ni ke kau ni. Kalau terbang kanan, beres, boleh pergi. Terbang kau kiri, celaka. Dia panggil tasya'um, kesialan. Terbang kau kiri pula burung tak ada pergi hari ni. Itu dia panggil tasya'um. Yang pentingnya Nabi kita larang menghalau burung dalam sarang dia. Sebab apa kita nak kacau dia? Itu rumah dia kan. Kecuali burung mari buat sarang dalam atas rumah kita, habis sampah atau kita halau dia menggidut lain atas pokok banyak lagi. Kenapa mari duduk celik celah tingkat aku ni kan? Dahlah duduk telah tingkat nyemberok pula di atas kepala kita lah, atas kereta, atas macam-macamnya kacau. Yang pentingnya Nabi kita larang daripada menghalau burung dari sarang dia.
Apalagi kalau kita pergi ambil ni ada ni. Lepas ni Nabi kita larang pergi ambil anak burung. Yang ke-13, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada tamsil hayawan. Mana kita ambil binatang ni, kita potong-potong. Kerak lenga dia ke, bahasa kerak hidung dia ke, tak kira dah, kerak ekor, jangan kena. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man massala bil bahaim. Nabi Allah Ta'ala laknat siapa-siapa yang memotong-motong hayawan. Jangan, dia panggil tamsil. Kan? Jangan potong, jangan duk kerak hayawan. Ikut saya, Nabi kita larang. Hadis ini riwayat Imam Bukhari ta'liqan dan lain-lain para ulama. Nabi larang memotong hayawan. Yang ke-14, Nabi kita larang jadikan hayawan itu sebagai target. Tahu target? Kita belajar mana? Belajar menembak ke? Belajar lastik? Bidah? Belajar melontar? Jangan. Ni ada kan ni? Tak, dia ambil ayam letak atas tunggu, atas kayu, tembak. Mati kau itu. Ambil monyet ke? Ambil burung, tak boleh kita jadikan hayawan itu sebagai target tempat kita lontar dia. Mu nak makan sembelih tak apa. Kena dia tak boleh, apa letak hayawan yang kita letak batu tin. Nah, kalau nak hayawan juga beli plastik letak boleh kan. Allahu akbar. Nabi kita larang an tusbara al bahaim. Kita jadikan hayawan itu bahan lontaran kita. Tak boleh itu. Itu perbuatan mungkar dan maksiat. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Abbas, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhizu syai'an fihi ruh gharadan. Mu jangan ambil satu benda hak ada nyawa jadi target. Tempat kamu lontar benda, jangan. Jadi nak buat juga buat kayu. Baru ni ada ke tentera ke hak mati baru ni. Hak penembak paling tepat tu. Dia tembak memang kena saing dia mati sungguh. Itu salah. Baju besi yang dia pakai tembus. Itu tak boleh. Nabi larang jangan hidup gora. Tak apa saya ni penembak yang paling tepat. Paling tepat. Dia kena sekali atas tu. Dia tanya kita ni, ya ada nak gerah, panggil gerah kena. Maka Nabi kita larang daripada jadikan benda hayawan yang bernyawa tu sebagai target, tak boleh. Mu nak sembelih tak apa. Nak lontar dia tu jangan. Tak apa, kita tembak dulu lepas tu kita pergi sembelih. Janganlah ngenak dia. Nak sembelih kan. Yang ke-15, Nabi larang bunuh hayawan yang boleh dimakan tanpa tujuan. Kita tengok burung, burung. Kita tak lastik. Bukan kita nak makan apa? Mampu dah? Pada muka. Lah. Tengok ayam ke? Tak boleh. Tengok dalam hadis An-Syari' bin Suwaid radhiyallahu anhu qala, dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala usfuran abathan. Siapa dia bunuh burung main-main suka-suka. Ajjallahu ila Allah yaumil qiyamati minhu. Burung tu akan dakwa dia depan Allah Taala, ya Rabbi, inna fulanan qatalani abasan. Dia ni bunuh saya atas dunia dulu main-main. Lepas dia bunuh dia campur. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Nasai. Maknanya burung ni akan dakwa dia depan Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat lain kata, dia bunuh aku tanpa hak. Orang tanya dia, apa hak dia ya Rasulullah? Hak dia yazbahuha fayakuluha. Boleh. Musmelih makan. Tak apa, boleh. Tapi kalau main-main campur-campur tidak boleh. Rawahu Syafi'i wa Tayalisi wal Humaidi wa Ahmad dan lain-lain lagi. Yang ke-16, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat supaya naik kenderaan hayawan untuk berjalan, untuk pergi sana sini, tapi jangan jadikan dia tu sebagai mimbar ataupun kursi. Nah, kita contohlah kita naik donki, kerek,
Nak gimana tu? Nak pergi ceramah. Tak ada pentas. Kita pakai duduk atas kuda kita, atas dongki kita tu ceramah perayaan sejarah. Nabi kata tak boleh. Jangan buat kerusi. Mu naik tak apa. Sebab dia bukannya kerusi kan. Jadi kalau nak cakap turun, biar dia pergi makan, kita pergi ceramah. Boleh. Hadzal hadis Nabi kata la tatakhizuha karasi. Bahasa Arab kata mu jangan jadikan dia tu kursi. Allah Ta'ala jadikan bagi kamu bumi. Bumi itu tempat kamu pijak, tempat kamu duduk, bukan duduk di atas apa? Di atas kenderaan. Oh, kita hari ni duduk atas motor. 1 jam kita cakap. Motor bukannya sakit atas dia. Nah, duduk atas kota, atas kursi, kau relax. Boleh tanya ceramah kita situ. Main-main deh. Yang ke-17, Nabi SAW mengarahkan para sahabat supaya beri peluang dia makan cukup-cukup. Dalam hadis Nabi kata, "Iza safatum fil khasbi", bila mau berjalan-jalan jumpa padang. Padang ni rupuk comel hijau molek-molek, berhenti. Lepas utam kuda biarnya makan. Pak kalau mau berjalan tempat kering, pergi laju sikit. Mudah-mudahan kita jumpa tempat makan depan. Gitu mana cara dia. Dan Nabi kata apa? Wa iza arrastum, bila kamu nak berhenti buat khemah tidur malam, jangan tidur atas jalan. Wah, sampai dulu bukan lapunya pijak orang. Sama ada dia pijak orang ataupun hawam. Binatang melata waktu malam dia jalan atas jalan itu. Itu bahaya gitu. Hadis rawahu Muslim. Baik. Kita pergi pada yang ke-18. Yang ke-18, Nabi SAW larang kita daripada melaknat hayawan. Jangan laknat. Tak kira lah. Laknat kenderaan kita. Tengok dalam hadis. Hadis Imran bin Husain. Sedang Nabi SAW dalam musafir, seorang perempuan ni kenderaan dia tak jalan molek, boleh jadi unta dia tu 3 selendar jalan. Fala'anatha, dia pun celaka menatai unta ni. Bekin dia ni. Nabi pun dengar. Nabi kata khuzu ma 'alaiha, ambil semua barang-barangmu atas untamu, ambil, lepaskan dia. Fa innaha mal'unah, binatang ini sudah dilaknat, kami tak mau dia jalan sekali dengan kita. Subhanallah. Allahu akbar. Kata di Imran, aku tengok menatai tu jalan ngongek-ngongek seekor dia, tak ada siapa usik. Hadis dalam Muslim. Jangan duk gurau. Kita ni mudah benar nak laknat benda tu, laknat benda ni. Kan? Celaka tu celaka ni jangan. Nabi kita larang duduk laknat. Sama juga kalau kita naik apa ni, kereta ke motosikal, nak start payah, bahasa menatai motor buruk ni celaka. Boleh naik. Kamu sudah laknat dia, jangan naik lagi dia. Nabi kata lepaskan untamu. Fa innaha mal'unah, unta tu sudah dilaknat, jangan mari sekali dengan kita. Subhanallah. Nabi tak mahu unta tu berjalan sekali dengan dia. Sebab apa? Sebab dia telah dilaknat. Allahu akbar. Mana agak? Ada tak di kalangan masyarakat kita ni suka laknat kenderaan dia? Dia naik-naik payah start kau hidup bahasa menatai ni. Jangan. Kalau lepas menatai tu kak, mu tinggal situ lah motor tu. Biar kita pakai kutik. Kita nak kutik pun tak boleh sebab motor kena laknat. Allahu akbar. Allahu akbar. Nabi kata la tushibna bimal'un, jangan bawa masuk dalam kumpulan kita ni binatang yang telah dilaknat. Ambak dia gila. Yang ke-19, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi larang daripada laknat, maki ataupun bakar ya. Benda-benda yang boleh menjadi sebab memberi manfaat kepada orang Islam. Jangan kita maki hayawan-hayawan yang memberi manfaat kepada kita. Mana dalam hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbud dik. Kita ni ayah pukul 5 pagi kukuk dah dia. Pukul 5 pagi dia start pukul apa ayah kukuk.
Siapa dia dengar ayat kokok? Mengaji dengar? Tak aja dengar, bangun lambat. Tak ada. Siapa dia dengar ayat kokok? Pojik-pojik kita dengar ni bangun awal. Ayat bangun awal. Jadi bila ayat kokok kita marah, nak tak ayat ni basah semua, ambil kayu lontar. La, Nabi kata la tasubbudik. Mu jangan maki ayam. Fa innahu yad'u ila salah. Dia berkukuk, dia nak kejut kamu, ajak semaya. La ilaha illallah. Ayat bangun tahajud. Kita tarik kain selimut. Mana cerdik kita dengan ayat? Wah, parok. Hadis ni beratnya tiba kita malam ni. Berat tak berat? Ayah bangun tahajud, tuai dia heret kain selimut. Siapa bisa? Malam ni kita benar ke ayah benar? Maka jangan marah ayah. Oh, basuh ayah ni. Pukul 5 kukuk dah. Pukul tingkap, lah tangan batu pula. Janganlah. Hadis rawahu Ahmad dan lain-lain, Nabi kita larang. Dalam riwayat lain, la'ana rajulun dikan. Ayat ni pokok seorang laki-laki laknat. Celaka ayat ni. Nabi kata la tal'anhu. Mu jangan laknat dia. Fa innahu yad'u ila salah. Ayat tu ajak kamu pergi semaya. Apa laknat dia nya? Allahu akbar. Jangan laknat. Jangan kita laknat ataupun kita khianat. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi kita salat duduk tepat. Nabi duduk sini, dia mari-mari tengok sahabat duduk bakar. Nabi kata, bakar apa tu? Sarai semut sini Ustaz. Kita memang takut Rasulullah duduk sini nyegigit ke semut. Dia bakar sarai semut. Nabi kata apa? Man fa'ala haza? Siapa bakar ni? Saya Rasulullah. Nabi kata itfi'ha. Padam. Jangan. Sebab apa? Tidak sepatutnya kita mengazabkan hayawan dengan api. Yang melaknat apa ni? Yang mengazabkan makhluk dengan api, Rabbun nar, Allah saja. Tuhan kata nar jahannam. Tiba-tiba kita nak jadi macam Tuhan juga, ambil tikus pergi bakar. Ni ada setengah orang ni bakar tikus. Hok bodoh dia nya. Maaflah, tersebut bodoh pula dah. Bodoh ngerti tapi. Bila dia bakar tikus, nyala, dia lepas tikus. Tikus gimana? Masuk dalam rumah dia, habis rumah terbakar. Pandai sangat. Jangan duk gorang. Jangan duk gorang. Nak mati tikus mati, jangan duk bakar-bakar, tak boleh. Yang ke-20, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada coreng muka binatang tadi. Nabi kita larang. Tadi hadis ada sebutkan, jangan dia koreng muka ni, dia biasa dia koreng api. Allahu akbar. Yang ke-21, Nabi kita larang melagakan hayawan. Ni bahaya sekali ni. Nabi kita larang belaga hayawan. Masya-Allah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tahrish at-tahrish bainal bahaim. Pelaga. Jangan main. Tak kira lah pelaga kambing ke, pelaga kucing ke, pelaga ikan. Dia panggil ikan laga. Tak boleh belaga ikan tu. Sakit muncul dia. Ni kita nak bela dia comel, tapi nak lagakan dia tak boleh. Nabi kita larang duk pelaga hayawan. Tu pelaga orang boleh tu. Gusti. Itu pun tak boleh. Haram main lagu tu. Sukan itu sukan yang tidak digalakkan. Mulakamah ni dia mulakamah ni makna tinju. Tulis kat Arab. Mulakamah tinju. Kalau gusti dia panggil musaraah. Kena ingat istilahnya. Musaraah tu gusti. Mulakamah tinju. Semua ni menyakit-nyakit ke orang. Gusti dengan tinju dia tumbuk mana? Kalau tinju dia tumbuk mana? Muka Nabi kita larangnya kan. Yang ke-22, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita bahawa kambing yang bertanduk pergi tembok kambing yang tak ada tanduk. Dalam dunia ini akan dibicarakan di hadapan Allah pada hari kiamat. Masya-Allah. Tu kambing sama-sama tak ada akal, ada otak tak ada akal. Kambing ada otak ke tak? Ada. Kita kata, mu tak ada otak. Kata kambing ada otak.
Masalah otak semua ada, akal tu tak ada. Cuma orang duk bicara otak udah duk mana. Itu masalah kita dah. Otak udah duk mana. Macam-macam orang yang suka dengan. Baru ni lo ni ke viral kan. Satu fenomena orang naik kereta api pergi ke satu kawasan tu. Nak makan udang. Mi udang dia panggil. Tapi dia kata tak baguslah kedai tu. Apa? Orang banyak tinggal. Makan tinggal. Kata betul sungguh makan udang. Kalau makan udang tak tinggal, tak kaya dia bahas sekali dengan pala-pala. Kalau makan soto boleh tak tinggal dak. Macam-macam. Baik, kita cerita hak kita nak habis dah ni. Yang ke-23, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia naik kenderaan dia. Kalau waktu pagi dia berjalan kaki. Dia suruh unta tu relax jalan. Masya-Allah tabarakallah. Maknanya kita kena bagi rehat ke hayawan kita tu. Bila tengah hari panas baru dia naik. Kereta kita pun dah kita berjalan lama-lama kena berhenti R&R biar enjin tu sejuk. Kita pun sejuk enjin juga. Makan, minum, solat kan. Alhamdulillah. Yang ke-24, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan kuda hak dia naik. Kata di yamsahu arfa farasi. Nabi kita gosok yang muka kuda dia. Masya-Allah. Bahagianya kuda yang gosok di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup sampai akhir ni tak jumpa dah Nabi. Bila tak jumpa Nabi, nyo pakak gi gosok gambar capa Nabi pula dah. Capa tak tahu mari mana juga tu. Nyo reka-reka pakak gosok pula dah. Tak jumpa cari Nabi kita gosok capa lah. Nak gosok Nabi, kita berpeganglah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangkan Nabi, beramal dengan sunnah. Kenapa membuat ni? Rasulullah ajar. Itu tanda saya. Bukan tanda saya mari duduk buat gambar capa. Allahu akbar. Baiklah. Satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bawa Abdullah bin Ja'far atas kuda dia. Jalan. Atas bagal. Bagal ni macam dongki lah kan. Nabi pun nak buat air, dia masuk dalam kebun orang Ansar. Tiba-tiba unta tu mari jumpa Nabi, hanna wa zarafat aina. Masya-Allah. Hanna wa zarafat aina. Unta tu mengalir air mata. Teriak depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nazala Rasulullah. Allahu akbar. Nabi pun turun daripada dongki dia. Dia pergi gosok muka unta. Allahu akbar. Unta pun senyap, tak menangis. Faqala man rabbu hazil jamal? Siapa dia tuan unta ni? Tuan dia pun ya Rasulullah, saya. Nabi kata, mu jagalah unta ni. Allah Ta'ala beri amanah kepada kamu jaga unta ni. Dia telah mengadu, membuat tak molek dia. Subhanallah. Sekali lagi unta ni ngamuk, aku ambil tindakan. Maknanya Nabi kata marah kepada tuan unta yang enak. Jangan main. Yang ke-25, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita berlemah lembut dengan hayawan. Jangan isi banyak-banyak. Dan juga elok dalam perjalanan kita bernasyid. Dia panggil hudak. Hudak ni maknanya nyanyian dalam perjalanan. Walau kita jalan, kita berlagu. Bila berlagu, unta tu dia ikut irama lagu, laju. Korah kita nyanyi, unta korah dia punya tekok dia tu berjalan. Macam orang juga dah. Lo ni tak payah nyanyi dah. Kita pasal beli MP3 semua bak leleng unta dengan berau pergi dah. Tak tidur kawan tu. Tak ada lagi orang pakai. Kau ada tengok dah. Pakai goni kau unta dah. Bui lagu hak ni sudah dah. Masya-Allah. Seorang pemuda zaman Nabi, nama dia Anjashah. Tanda Anjashah. Anjashah ni ghulam aswad. Seorang pemuda negro dia. Warna hitam. Tapi dia pandai nyanyi.
Bila dia berlagu, unta pun derah lalu lagu. Tok kari lalu jalan. Nabi kata, ya Anjashah, ruwaidak. Anjashah, slow sikit, soqan bil qawarir, rifqan bil qawarir. Bimbang takut jatuh orang perempuan duk atas hutan. Dia hutan ni dia panggil segeduk. Segeduk ni macam rumah gitu, orang tok atas belakang hutan. Jadi kalau dia lopak derah, lama tergoli orang perempuan duk dalam segeduk jatuh habis. Nabi kata, ya Anjashah, ruwaidak. Anjashah, slow sikit kan, jangan jatuh orang perempuan atas belakang hutan. Hadis ini muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Rawahah, dia berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ya ibn Rawahah, harrikir rikab. Pelaju sikit rombongan unta ni. Abdullah Rawahah kata, taraktu. Rasulullah, maaflah saya berhenti dah nyanyi dalam perjalanan saya, tak mau dah. Faqala Umar, isma' wa ati'. Ibn Rawahah, Nabi sallallahu minta, boleh kata pencen dah dia. Dia apa? Nyanyi. Allahumma laula anta mahtadaina wa ma tasaddaqna wa ma sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina wa in aradu fitnatan abaina. Bila sampai situ Nabi jawab abaina, maknanya orang panggil tahrik, nak semangat dalam perjalanan. Ya, maknanya kita boleh berqasidah, nasyid dalam perjalanan, nak buat hilang mengantuk, nak suruh semangat, boleh. Waktu kahwin suka-suka boleh. Tapi bukanlah mata kau boleh ke? Buat mari gendang dalam masjid pula. Lah, itu bukan tempat dia. Masjid bukan tempat bergendang. Masjid tempat beribadat, kan. Hadis Anjashah tadi muttafaqun alaih. Kita pergi pada yang ke-26. Nabi SAW larang naik lembu. Naik lembu. Kata di Abu Hurairah, satu hari Nabi kita solat subuh, lepas tu dia pun tengok ada seorang naik atas belakang lembu. Lembu pun palik. Dia kata, inna lam nukhlaq lihaza. Rasulullah, kami bukan Allah Ta'ala cipta untuk naik. Kita ni cerita untuk bergala, untuk hars, nak menggala tanah boleh lah, angkat air. Ni dia naik atas belakang kita Rasulullah. Faqala nas, sahabat-sahabat dengar lembu cakap dengan Nabi. Repot lembu ni. Qalu subhanallah, baqaratun takallam. Lembu cakap. Faqala sallallahu alaihi wasallam, fa inni uminu bihadza wa ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku, Abu Bakar, Umar, aku yakin semua beriman bahawa lembu boleh cakap. Lembu repot. Maka Nabi kita marah. Nabi kata, jangan naik lembu. Lembu itu bukan untuk dinaik. Ingat, lembu tak boleh naik. Nak naik gajah tak apa, unta tak apa, kuda, kambing orang tak naik. Kan ada orang naik kambing. Pasal itulah pelik kan, masa musim apa dia panggil ni, kurban. Orang kata siapa dia kurban, esok kita akan naik benatai kurban tu, letah siratul mustaqim. Kata dia ulama, atas dunia orang tak naik kambing kurban, munata akhirat naik pula, lagi pelik macam-macam. Itu menunjukkan hadis itu tidak sahih. Penak main dengan lembu repot ni, jangan duk gurau. Yang ke-27, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita jangan mengazab hayawan. Segala benda hayawan jangan diazab. Jangan ngenak dia. Ni ada orang zaman jahiliah dulu. Senang dia. Berasa nak BBQ dia pergi tengok uta dia. Bongo uta tu besar kan? Perak ambil berapa kilo nak? 2 kilo cukup. 2 kilo. Serak 2 kilo BBQ. Sakitlah kawan tu. Naik pula. Nampak besar pula, kerak pula. Berapa kilo nak BBQ? 5 kilo. Pergi dekat pohon lembu ke apa dia besar, serak ambil. Nabi kata, ma yuqta'u min hayyin fa huwa mayyit. Siapa dia kerak daging daripada binatang hidup,
hukumnya bangkai, tak boleh makan. Jangan menyakit. Boleh dia kerak kan. Timbul soalan, apakah binatang yang boleh kita bunuh? Jadi ada beberapa binatang. Nabi kata khamsunna yuqtalna fil hilli wal haram. 5 binatang ini boleh kita bunuh ketika di tanah haram, waktu pakai ihram ke di tanah halal boleh. Dia panggil al-fuwaisiqah. Fuwaisiqah ni binatang yang merusak, makhluk perusak. Macam akrab, jengking kala yang berbahaya. Jangan bunuh ni lah. Kita tak boleh tengok, dia pergi pak orang lain dia. Hayyah, ular, kalbul akur, anjing yang gila, anjing backing itu, boleh kita. Akrab, apa nama ni? Burung gagak dia, burung hitam. Itu di antara binatang-binatang al-fuwaisik. Dalam hadis kata 5 binatang ini boleh dibunuh ketika di tanah haram ataupun tanah halal. Tengok dia punya hadis, yuqtalna fil hilli wal haram. Jadi bolehlah binatang-binatang yang menyakiti. Binatang yang menyakitkan boleh. Tengok dalam hadis kata khamsu fawasiq, hadis Aisyah. 5 jenis binatang ini boleh dibunuh di mana saja kita berada. Al-hayyatu, ular yang backing yang bisa. Ular daun tu buat main ya, tak salah, boleh poket tu, tak salah bunuh dia. Yang kedua al-ghurab, burung gagak, sebab burung gagak ni kotor, dia duk makan benda-benda kau. Kan? Al-fa'ratu, tikus ni boleh bunuh mana-mana pun, tapi jangan bakar dengan api, bunuhlah dia, bunuh cara mati. Al-kalbul akur, anjing gila, anjing backing, kau duk kekoh orang, jangan delok dia, backing kakak tu. Itu di antara binatang yang boleh kita bunuh. Allahu akbar. Nabi sebut dengan nama al-fuwaisiqah. Al-fuwaisiqah maknanya anjing yang backing, anjing yang backing. Baiklah. Yang ke-20 berapa dah kita? 28. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat bila dia berhenti mana-mana tempat, sebelum nak ambil kemah ke, nak solat ke nak apa, Nabi kata buat turun dua bagai-bagai atas binatang tu, tak tepi. Lepas dia pergi makan relax. Jangan bagai penuh atas belakang, orang-orang nak pergi makan, tak sedap. Tak. Orang panggil tidak relax. Kita pun kalau nak makan, kita ada beg atas belakang, kita buat dulu. Rehat. Kalau pakai seluar payah, tak, pakai kain boleh pelgor sikit dia punya kilah, macam-macam lah. Yang terakhir, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada segala perkara yang boleh menyakiti haiwan, seperti memisahkan binatang. Mak dengan anak dia jangan pisah. Kita pergi ambil anak burung. Satu hari Nabi kata lalu dekat pokok, burung mari mengadu, cocek mari. Nabi kata, man faja'ah hazi? Siapa dia ambil anak burung ni? Sahabat kata, saya ambil. Nabi kata, ruduh mah, dia taklid. Mak dia mari ngadu aku, mu ambil anak dia. Allahu akbar. Sukanya burung zaman Nabi kan. Jadi kita macam mana hari ni, kita ambil bagai-bagai. Tu kita ambil lebah tu macam mana lebah? Lebah ni kalau kita tak ambil, rusak dia, tak boleh. Memang dia lebah ni dia buat madu tu untuk kita, dia tak makan madu dia. Jadi kita kena makan. Jadi kalau kita tak ambil, punuh pula kita kan. Jadi Nabi kita larang daripada kita pisah ibu dengan anak, ambil burung, anak burung, tinggal mak dia, itu semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau nak ambil semua, kalau dengan mak dia tak apa. Baiklah, alhamdulillah, tamatlah kita perbincangan kita di sini, iaitulah 29 ciri-ciri rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada haiwan. Banyak lagi lah, Tuan Syekh ni kata panjang lagi, tapi cukuplah aku isyarat kepada 29 perkara. InsyaAllah lepas pada ni kita akan masuk kepada rahmatnya Nabi
sallallahu alaihi wasallam kepada golongan non muslim dan musuh-musuh dia dalam dunia. InsyaAllah kita tengok. Ini orang duk dakwah human right, kita tengok hak Nabi right ni setara mana. Kita nak tunjukkan kepada non muslim, ini Nabi aku. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ta'ala wa sallama ala sayyidina maulana Muhammad nabiyyi rahmah wa ala alihi wa sahbihi kullama zakarahu zakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.